بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita kumpul pada malam Jumaat, malam mustajab doa, malam penghulu kepada sekalian hari, dan malam yang penuh dengan keberkatan. Allah bagi kita dapat duduk sama-sama, duduk join sama-sama. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ni kita duduk berkumpul, yang mana ada hajat, Allah makbulkan doa dan hajatnya. Amin. Yang mana yang berkehendak, Allah bagi pada kehendak yang bertepatan dengan agama. Amin. Yang mana yang ada kemaslahatan,
Allah bagi dia selesai masalah dia. Amin. Semoga yang mana yang sakit Allah sembuhkan dia, yang mana berhutang Allah bagi kita dapat melangsaikan hutang kita, yang mana yang dalam dilema Allah bagi dapat jumpa jalan keluar, yang mana yang bujang Allah temukan jodoh soleh solehah, yang mana yang kahwin Allah bagi ada anak, yang mana ada anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah, kawan-kawan mereka pun soleh dan solehah, dan yang mana yang hidup kita ni lah Allah ambil nyawa, semoga ambil nyawa dalam keadaan yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Sehat, no? Alhamdulillah. Hari ni hadis yang keberapa? 8. Tak baca lagi 8 kan? Hari tu Maulid. Betul tak? Oh, hari ni 9. 8 baca dah. Khair. Al-hadisut tasi'u. Yang ni sedap ni. Jadi sebelum kita mula, marilah sama-sama kita niatkan bacaan surah Al-Fatihah, dihadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan niatkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada ahli qaryah Masjid Bukhari, dan niatkan juga supaya Allah selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestin dan Gaza dan di mana-mana negara yang Islam dan bukan Islam yang sedang dalam keadaan ditindas, agar diberikan keselamatan, dipelihara mereka dengan berkat bacaan Al-Fatihah dan niat serta amal soleh yang kita buat. Dan juga semoga negara kita menjadi negara yang aman, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi semua Bukhari. Salatu Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawas
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه لله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله tutup على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan boleh buka handphone tuan-tuan, tengok hadis yang ke-9 lah. Jangan main WhatsApp lah. Zaman moden kan. Okey. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata pengarang kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi dan ilmunya semoga sampai keberkatan pada kita semua, amin. Al-hadithut tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wal Muslimun, yani hadis muttafaqun alaih. Al hadithut tasi'u, hadis yang ke-9. Kita baca sekali lalu dulu maksud, semak elok-elok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya qala, dia berkata, siapa? Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Nabi berkata, atau saya biasa dengar Nabi habaq mai kat kami, ma nahaitukum anhu, apa yang aku tegah, Nabi kata, apa yang aku larang hampa, fajtanibuhu, jauh daripada dia, wa ma amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan kamu untuk kamu buat, fa'tu minhu mastata'tum, kamu buatlah patut padan hak mana kamu mampu buat. Ni sangkut ni semua dengan tajuk boykot, dengan tajuk Israel, mau sangkut ni tajuk hari ni sekali lagi. Siapa yang duk jauh di rumah dan sebagainya, bagi tahu kat kawan-kawan, mai tengok hari ni saya hurai satu-satu, insya-Allah semampu yang saya boleh. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum daripada kamu, apa pasal dia? Kathratu masailihim, banyak sangat tanya, buat tak mau. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim,
banyak khilaf dan lawan nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wal Muslim, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merupakan dua kitab sahih yang ada di selepas Al-Quranul Karim. Baik, jom kita pergi satu-satu. Kita cuba nah, insya-Allah. Siapa orang-orang alim yang ada di sini ada salah silap bagi tahu. Tapi bukan tapilah, maknanya daripada awal pengajian hadis 40 di meja ni, di masjid ni, sampai hadis yang ke-9, kita bagi tahu siap-siap, kita bukan mengaji nak jadi ahlul hadis. Kita bukan mengaji nak jadi tu'alim, sebab yang mengajak pun ta'alim. Kita nak ambil pengajaran daripada hadis Nabi. Sekelumit pun jadilah. Mudah-mudahan jadi pengajaran. Yang tu saja. Bukan nak syarah sepatah-sepatah. An tu apa dia punya tata bahasa dia apa? Abi ke Abu? An Abi Hurairah ke Abu Hurairah? Kita tak bincang yang tu lah. Tara hak bincang biasa pun serabut lah. Adik kita biasa-biasa sudahlah. Semana ilmu hujung-hujung kuku tu jadilah. Al-hadisut tasi'u. Sekali lagi saya peringat, Imam An-Nawawi alim dia, bila dia karang hadis 40 yang nak jadi bekai kita, dia tak tulis tajuk, dia tulis nombor sahaja. Sebab apa? Dulu orang lain baca faham kod lain. Orang kemudian daripada kita, sebelum daripada kita, baca kod lain. Orang mai lepas kita baca akan bunyi lain. Kita baca, kita akan faham kod lain. Kalau saya baca ni setahun yang lalu, mungkin syarah dia lain, tak sama dengan hari ini. Jadi disebabkan luahnya hadis Nabi yang sangkut di atas kata-kata Allah. Kata apa? Pertama, Allah sebut dalam surah An-Najmi juzuk 27. Allah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tak bercakap melainkan diwahyukan Allah. Maka Nabi tak cakap sebarangan. Jadi yang mai kat kita ni dia bukan sebarangan. Dia akan menjadi panduan kepada kita untuk terus hidup di zaman ni. Nabi tak ada. Nabi tak ada. Tapi bila kita baca, seolah-olah Nabi macam duk ajak kita hari ni. Yang tu dahsyat. Sebab tu Imam Nawawi kerana terlalu alim dia tulis nombor hadis sahaja. Tajuk serahlah. Masa kita duk mengaji nanti, apa yang sesuai, itulah dia insya-Allah. Jadi al-hadisut tasi'u, hadis yang ke-9. Hadis pertama berkaitan dengan niat. Minta maaf nah, kalau orang hak duk rakam ni, kawan-kawan kita ni, setiap bulan kira duk mengulang 5 minit pertama, 10 minit pertama tu samalah. Kena habaq sebab pengajian sebulan sekali. Hadis pertama berkaitan dengan niat. Nabi pesan suruh kita ikhlas niat, tuluh ikhlas. Ni semua yang mana mai, semua amalan kita mesti niat ikhlas. Mesti niat betul. Tak betul tak dapat. Saya bagi formula. Dia ada 3 beradik. Ijtihad, jihad, mujahadah. Ada 3. Dia semua tu beradik-beradik. Dia pamai daripada root word yang sama. Jahada, jim, ha, dal. Ha. Bukan ha. Jahada. Jahada ni root word dia. Kata terbitan dia pertama ijtihad. Tempat dia mana? Sini, dalam hati. Ijtihad. Yang kedua jihad. Dia duduk kat mana? Fizikal. Yang ketiga mujahadah. Dia duduk tak mana? Dia duduk dekat sini. So dia ada 3 beradik. Sebab tu bila pebetul sahaja ijtihad, maknanya ijtihad ijtihad ni apa? Kira sesuatu yang kita buat keputusan.
apa tu, azam lah, macam azam, macam azam lah, ijtihad. Kita ambil keputusan, aku nak buat, yang tu, tu ijtihad. Apa bahasa kita panggil apa? Azam lah, azam, bersatu hati, bukan bersatu hati, sebulat hati, yang tu ijtihad. So bila kita ambil, saya telah pun berijtihad, bahasa Melayu, saya telah pun membuat keputusan untuk, tu maksud dia. So bila kita ada ijtihad yang kuat, barulah kita akan ada jihad. Bila kita ada jihad, barulah boleh main mujahadah. Tak ada jihad, tak ada ijtihad, tuan-tuan tak akan ada mujahadah. Dia macam tu. Sebab tu nak mujahadah, nak mengaji 9 hadis bukan senang, 40 hadis lagi bukan senang. Nak hidup lagi susah. Berapa ramai orang menghabiskan hidupnya, bunuh diri dan sebagainya. Berapa ramai orang yang kecewa, minta kerja tak dapat, minta kerja tak dapat, lah kecewa, tak mau kerja terus. Berapa ramai orang yang kahwin tak jadi, tak mau kahwin terus. Berapa ramai orang yang jadi macam tu. Berapa ramai orang yang berusaha tak dapat, dia give up dalam hidupnya. Sebab apa? Dia punya ijtihad dia goyang. Dalam ni tak mau. Yang mengaji hadis, yang kenal Nabi Muhammad, yang duk baca pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sepakat dah, Nabi lagi teruk hidup dia daripada kita. Nabi lagi dahsyat hidup dia daripada kita. Ni kena abang lu kat depa yang tengok kot jauh ni. Hak kata Nabi lagi teruk hidup tu bukan Nabi rosat, bukan lu tu. Maksud dia apa? Mencengkam hidup Nabi itu lagi teruk daripada kita. Nabi punya ujian Allah bagi lagi dahsyat daripada kita. Jadi bila kita ada ijtihad, aku nak teruskan hidup, insya-Allah baru betul. Aku nak mengaji elok-elok, insya-Allah. Ni budak-budak duk trial SPM. Mula dah hari ni bahasa Melayu, paper bahasa Melayu. So bulatkan tekad nak belajar, tak apa, belajar, jawab. Betul salah kemudian. Sekadar nota tambahan aja. Kepada ibu bapa dan semua orang-orang dewasa, pihak masjid, anak-anak tengah mengambil peperiksaan percubaan SPM. Lepas ni selang tak lama mereka akan ambil SPM. Sebagai seorang yang ambil SPM tahun 2001 dan sebagai orang yang bekerja dan biasa makan gaji dan kerja sendiri, saya sekadar habaq macam ni saja. Betul peperiksaan tu penting, clear. Saya tak akan cakap tapi, tak ada tapi. Betul peperiksaan penting. Dalam masa yang sama, anak-anak tuan-tuan yang mana duk ambil SPM, dalam tu ada pakar matematik yang mungkin bahasa Melayu tak penting sangat untuk dia, sebab dia adalah pakar matematik. Suatu hari nanti dia nak ajak matematik dia. Ataupun mungkin seni lukis tak penting untuk dia. Dia nak skor A ke tak skor A pun tak apa. Dalam peperiksaan tu ada orang yang akan jadi ahli sukan negara, yang mana fizik tak penting kat dia, yang penting dia berlatih hari-hari. Mungkin yang duk ambil exam tu ada pakar kimia, yang mungkin sejarah tak ada dalam silibus dia kerja nanti. Mungkin ada dalam yang duk ambil SPM tu siapa? Tok Imam yang akan jadi imam masjid negeri, imam masjid negara, yang syariah Islamiah dan Quran Sunnah saja yang dia nak pakai nanti. Oleh itu, sokong saja mereka, bagi kata semangat. Bila setiap kali mereka balik daripada exam, cakap dulu kat mereka, kata kita sayang mereka biar apapun keputusan yang mereka dapat. Yang tu paling penting. Yang tu paling penting. Sebab kita semua tak tahu masa depan macam mana. Okey? Itu je saya sekadar
nota tambahan sahaja. Okey. Sebab hari ni yalah, saya pun biasa lalu suasana orang Mendo kan. Bukan jadi orang tak berguna exam ambil skor. Jadi bila ada benda lagu tu, insya-Allah mudah-mudahan kita membentuk generasi yang lebih bagus, lebih hebat ke hadapan. Hadis yang kedua berkaitan dengan asas Islam, ada 3. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, tambah satu lagi. Ini sebab Palestin gaduh mah, berita akhir zaman. Dalam hadis yang kedua, akidah rukun iman, syariah itu rukun Islam, akhlak itu ihsan, dan tanda-tanda akhir zaman itu adalah akhir zaman, beriman kepada hari kiamat dan hari akhirat. Hadis yang ketiga, Nabi kukuhkan lagi tentang pentingnya syariat, iaitu rukun Islam. Hadis yang keempat, Imam Nawawi ketengahkan kepada kita, jangan cepat sangat menilai orang, jangan pandang buruk terutamanya sesama orang Islam, jangan hina sesama orang Islam. Siapa nak boikot, boikot. Jangan pandang sebelah mata kawan-kawan kita yang tak mampu boikot. Dia dah jadi over. Hari ini dia dah jadi satu perkataan, hulu. Tengok orang pi mana-mana beli barang supermarket apa, yang ni semua kawan Yahudi. Jangan. Yahudi itu laknat. Yahudi itu Allah murka. Kita nak boikot dalam usaha nak mendekatkan diri dengan Allah. Tiba-tiba kita buat satu benda mengata, menuduh kawan kita jadi orang yang Allah murka dekat dia. Kita siapa dia? Campur aduk tu hujung hadis tadi. Menjadi binasa umat terdahulu bila mereka banyak sangat khilaf. Dia sangka dia paling bagus. Yang tu bahaya tu. Dia jadi hulu, berlebih-lebihan. Sekali kita bincang insya-Allah. Jadi Nabi bagi tahu hadis keempat, jangan nilai orang. Sebab apa? Ini kata-kata saja, kata-kata. Apa dia? Fikir ni benda yang susah. Sebab tu orang suka nilai terus je orang. Fikir tak mau. Thinking is very hard. That's why people judge. Fikir ni susah. Tuduh terus senang. Jadi sebab tu kita baca hadis keempat, ada orang hidup dia elok, lagi sejengkai nak mati, bersifat dengan orang neraka, mati dia masuk neraka. Ada orang hidup dia teruk, sejengkai nak mati, beramal dengan amalan orang syurga, mati dia masuk syurga. Apa kesimpulan ulama abang? Jangan tuduh mengata, jangan kat semua orang, jangan. Ini bukan bermakna saya kata jangan boikot. Saya abang boikot terus. Siapa nak boikot, boikot. Jangan buat pula satu benda yang membuatkan hang berdosa balik dalam keadaan hang nak buat benda baik. Boleh faham? Kita sambung. Kita sampai hadis yang kelima. Dah ada niat elok, dah tahu, dah asas, dah kuat, dah syariat nak beramal, dah sangka baik dengan semua orang. Ingat, ada satu lagi, nama dia bid'ah. Jaga jangan tersilap dengan bid'ah yang dibuat oleh ulama dan bid'ah yang tak dibuat oleh ulama. Ni sekarang ni nampak golongan yang duk kata hak nu, duk kata hak ni, tiba-tiba macam saya selalu kata, berhati-hati bila orang kata kat kita, ni buat majlis maulid apa ni? Nabi tak pernah buat. Dalam masa sama kita tertanya juga, bila yang Nabi buat majlis zikra Rasul? Nabi pun tak pernah buat. Adakah kerana bubuh Rasul belakang tu menandakan sunnah, ataupun meletakkan perkampungan sunnah terus jadi sunnah Nabi? Bila Nabi buat? Sama juga. Tu hadis kelima.
Dah bincang dah. Siapa nak kena tengok rakaman hadis kelima. Hadis yang keenam, halal dengan haram. Sembang lagu mana pun halal haram hentam saja tak jadi. Tak jadi. Tak boleh. Sebab apa? Apa saja yang masuk dalam badan kita, ma nabat kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang terbina daripada haram layak masuk dalam api neraka. Jaga. 6. 7. Baru lagi berkaitan dengan ad-dinun nasihah. Agama ni untuk nasihat. Tuan-tuan semua ni berhak menasihati orang. Pasal itu kami duk kata kat mereka jangan duk beli barang-barang ni. Mereka Yahudi. Bukan. Nasihat kita dah belajar dah. 80% cakap baik, 20% yang marah. Lah ni 80% marah, 20% cakap baik. Nasihat macam mana lagu tu? Binasa umat terdahulu kerana bercanggah dengan Nabi mereka. Mereka nak buat cara mereka juga, tak mau ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 baru lagi kita mengaji, iaitu Nabi diperintahkan untuk memerangi orang yang lawan dengan agama Islam, terutamanya daripada musyrikin Mekah dan yang sekongkol dengan dia, sehinggalah semua orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Depa semayang, depa bawa keluar zakat, dua benda yang penting, insya-Allah terpelihara depa punya kehidupan. Kalaulah orang yang angkat syahadah sahaja terpelihara depa punya darah dan harta, siapa kita nak pergi tuning jari kat orang duk pergi maki hamun orang ni? Kita ikut ajaran zaman. Nampak? Hari ni lepas dah tahu semua tadi tu, masuk level yang seterusnya, level 9, hadis yang ke-9. Apa dia? Kata Sayyidina Abu Hurairah, idola orang-orang dewasa yang baru nak belajar. Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis sebelum ni dah cerita dah, beliau 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam. Tapi beliaulah yang paling hafal hadis paling banyak, 5,000 hadis. Paling banyak dia. Dia paling lambat antara yang masuk Islam, tapi paling hafal hadis dia. Dia mendedikasikan hidup dia untuk hafal hadis Nabi Sayyidina Abu Hurairah. Maknanya apa? Ada di kalangan sahabat yang mula lambat. Tak ada masalah, janji mula. Sama di kalangan kita ada yang baru nak start lambat. No problem. Dah start terus mujahadah. Macam mana nak dapat? Niat tadi bagi elok, usaha jihad bagi kena, insya-Allah mujahadah akan sampai. Sambung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata daripada Sayyidina Abu Hurairah, kata apa? Qala, dia berkata, sami'tu, saya biasa dengar. Pernah Nabi habaq mai kat kami. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad sendiri yang terkenal sebagai seorang rasul yang merupakan rasul akhir zaman. Tak akan ada dah nabi selepas Nabi Muhammad. Yang ada hanyalah mai balik saja, iaitu Nabi Isa. Ni dia akan sangkut jugalah. Nabi Isa yang kena mai balik. Mai pun umur 33. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita Lord of the Ring, Hobbit, yang mana cerita-cerita menggambarkan akhir zaman, macam yang Ustaz Auni cerita, watak Imam Mahdi tu dia akan lebih tua daripada watak Nabi Isa. Sebab Nabi Isa mai dalam keadaan umur 33 masa Nabi Isa diangkat hari tu. Dia mai balik. Ni kalau nak campur umur, Nabi Isa angkat dengan Nabi Muhammad lahir 500 tahun. Lepas tu kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Maknanya kalau campur tu dah 2000 tahun. Maka kalau Nabi Isa mai umur dia 2033 tahun. Tak nampak tak? Allah preserve. Macam mana Allah boleh preserve? Allah boleh jaga dia macam mana? Umur dia tak bertambah. Ada contoh ke? Contoh ada? Awak pula tak ada. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Dia bangkit balik sama.
Ini kan Khamis malam Jumaat, tuan-tuan nak baca surah Kahfi ketika mana mereka bangkit, ayat yang ke-19. Jadi bangun daripada tu, bangkit daripada tidur mereka. Macam mana ayat dah? Macam mana ayat dah? Ingat? Tak ingat? Aish. Macam mana ayat dah? Mana tu imam? Mana hafiz? Mana? Sama? Ayat 19. Ayat 19. Okay. Allah. Tak ingat? Okay. Wa kadzalika ba'athnahum liyatassaalu bainahum qala qailum minhum. Betul Ustaz saya nak baca? Betul saya nak baca? Betul. Semak dulu betul ke tak? Tengok dulu tengok. Betul. Sekali lagi. Wa kadzalika ba'athnahum liyatassaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Itulah ayat dia, preserve. Apa dia? Bila depa bangkit daripada lena, kawan dia tanya dekat dia, "Oi, bangkit tu. Kita lena dah ni. Berapa lama lena ni?" Member dia seorang cakap, "Aku perasan kita lena setengah hari atau sehari bah perasan." Kenapa dia kata dia lena setengah hari atau sehari? Sebab bila dia bangkit, baju depa, badan depa, rambut depa, janggut depa, kuku depa, apa lagi? Hak benda boleh tumbuh, apa lagi? Janggut, misai depa, kuku, bulu. Lena berapa tahun? Depa lena berapa tahun? Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tidur dalam gua 300 tahun tambah 9, makna 309 tahun. Lena 309 tahun. Hai, kalau kuku panjang mana? 2 minggu pun naik banyak tu. 2 minggu. Setahun. Setahun. 300 tahun. Melengkui. Jadi kalau mereka bangkit tengok logo tu, mesti mereka kata, "Oi, awak kuku kita ni. Berapa lama kita tidur?" Betul? Tapi Allah tak rakam logo tu. Tu kuku. Tu. Oi, 300 tahun. Hutan mana? Mesti dia bangun. Oi, awak ni. Berapa tahun kita tidur? Betul tak? Tak, ni logik je. Tapi dia bangkit, dia kata lagu tu tak? Tak. Allah rakam, member dia kata, "Hey, bangun. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasab." Kami bangkit, Allah bagi kejut seorang tu sedap. Dia kejut depa. "Oi, bangun. Oi, apa kita ni lena ni dalam gua ni?" Lepas tu kawan dia kata, "Uish, berapa lama ni kita lena?" Sa'alu bainahum qala qailun minhum, kata salah seorang daripada depa, "Kam labistu?" Berapa lama kita lena? Qalu, kata kawan-kawannya, "Labisna yawman aw ba'da yawm." Kita lena sehari atau setengah hari bah. Yawman aw ba'da yawm, sehari atau setengah hari bah. Oi, hang tidur sampai dari pagi sampai tengah hari, mungkin? Tu bahasa kita. Jadi kalau dia tu, "Oi, mungkin ni kita dah lena apa daripada pagi sampai tengah hari, mungkin." Tu bahasa dia. Kenapa dia kata lagu tu? Sebab badan dia sama, kuku dia sama, rambut dia sama. Macam hak dia tidur 300 tahun sudah. Depa sedap masa bila? Masa pergi market, dia tunjuk duit dah tak pakai. Duit tu 300 tahun sudah. Baru dia tahu kata dia lena 300 tahun. Kalaulah kata dia tak beli apa, dia mangkit dia keluar, orang tengok dia pun orang tak tahu kata dia tidur 300 tahun. So kalau 300 tahun Allah boleh jaga, dia nak jaga setahun pun tak boleh, susah. Kalau 300 tahun boleh jaga, takkan 2000 tahun tak boleh jaga. Betul? Tu kata Quran petunjuk. Dia ada kat kita, jangan takut.
Pegang dia ya. Semua persoalan jawab lah, jangan takut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman itu berkata kepada sahabat dan didengari oleh Sayyidina Abu Hurairah kerana beliau duduk sekali dalam tu. Maka kata Abu Hurairah, Nabi biasa habaq kat aku. Kata Nabi apa dia? Nabi bersabda dengan sabdaan baginda yang mulia, "Ma nahaitukum anhu," apa yang saya tegah kamu daripada buat, fajtanibuhu, kalau boleh tinggal dan jauhkan diri kamu. Bukan salah, mana boleh terjemah lagu tu? Mana boleh terjemah lagu tu? Tengok elok-elok. Saya ulang balik. Tengok elok-elok. Apa Nabi kata? Ma nahaitukum anhu, apa yang saya tegah, fajtanibuhu, tinggal. Dia tak ada kalau boleh. Sambungan tu, wa ma amartukum bih, dan apa yang saya suruh, fa'tu minhu mastata'tum. Dia ada longgar, buatlah takat patut padan mana hak mampu. Nampak? Beza. Hak saya tegah, tinggal hak patut padan. Tak ada. Hak mana saya tegah, tinggal, jangan buat. Yang mana saya suruh buat, buatlah patut padan mana yang mampu kamu buat. Sebab apa? Belum tentu semua orang boleh buat semua benda yang Nabi suruh buat. Dalam banyak-banyak sahabat, tahu saya lah, kukutlah saya terlepas pandang, hak buat apa yang Nabi buat tu seorang ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah as-siddiq. Hadis daripada isteri Nabi sendiri, Siti Aisyah kata, suatu hari ayah aku balik selepas tu, suatu hari selepas Nabi wafat, ayah aku mai singgah ke rumah, bagi salam, assalamualaikum, tanya dekat aku, hai Aisyah, apa benda lagi yang Nabi buat yang aku tak buat, habaq mai kat aku? Kata Siti Aisyah, ayah, semua yang Nabi buat, semua ayah buat. Tuan-tuan tak jumpa lah orang lain lepas tu. Memang tak ada. Dia seorang aja dapat gelaran As-Siddiq. Dia aja. Kira kemah. Semua benda yang Nabi buat, semua ayah dah buat. Kecuali satu. Bagi makan orang Yahudi hujung kampung, tu yang cerita dia Sayyidina Abu Bakar pergi bagi makan hak lelaki buta, lepas tu dia ludah balik lah. Seterusnya sampai lelaki tu masuk Islam. Tak apa, khalas. Tapi nak abang kata apa? Bukan semua orang boleh buat apa yang Nabi buat dan Nabi perintah. Memang siapa boleh buat hidup dia sempurna, dan kita tak akan jumpa orang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab itulah Nabi disebut innama ana rahmatun muhdah. Saya ni rahmat yang Allah bagi kat kamu. Allah bagi hadiah. Jadi bila saya suruh kamu buat, buat hak mana patut padan. Yang mana saya tegah, tinggal. Hak mana saya tegah, tinggal. Jangan bagi sakit hati orang, tinggal. Takut dengan doa orang zalim, jangan buat. Takut dengan orang yang dianiaya, jangan aniaya orang. Jangan putuskan silaturahim, jangan buat. Selagi ada benda yang boleh rapat silaturahim, buat. Yang mana ada boleh bagi bergaduh, tinggal, jangan. Bahaya. Dia akan makan kamu nanti sikit-sikit. Apa benda yang kita buat yang Nabi tegah, dia akan makan kita sikit demi sikit demi sikit. Contoh. Ini kita masuk contoh lah. No? Nabi pesan, contoh yang pertama, Nabi kata dekat kita, jauhlah oleh kamu daripada mengata ke orang. Hak ni lah benda paling banyak kita buat. Akhirnya bila orang mengata kat kita, kita rasa tak puas hati. Time kita mengata ke orang, kita tak kira. Macam-macam dalil kita bagi. Oh ni kena ni, dia ni macam ni, yang ni macam ni. Time orang kata kat kita,
Nampak? Melompat. Time kita kata ke orang, oi, dalil punya penuh. Time orang kata kat kita, saman. Nampak? Dia akan makan kita. Apa yang Nabi pesan tegah tinggal, tinggal. Kakak-kakak, ibu-ibu yang ada, banyak hadis berkaitan dengan orang perempuan. Hati-hati. Saya tak mahir sangat. Hati-hati saja. Nabi kata, aku tak pernah lagi jumpa mereka ni, tapi ada dua golongan yang aku tak pernah jumpa. Pertama, seorang pemimpin yang sanggup menggadaikan rakyat dia untuk kesenangan dia, menggunakan kuasa dia, dia pukul mereka dengan tali cemeti sampai mereka rakyat ni luka, dia senang. Aku tak pernah jumpa lagi orang macam ni. Dia akan ada masa kamu nanti. Suatu lagi aku tak pernah jumpa orang perempuan berjalan berpakaian seperti telanjang, berjalan menggolek-golekkan kepala mereka, menggoyang-goyangkan badan mereka, dan mereka tu bangga dengan apa yang mereka buat. Cerita pula ke orang, suruh orang ikut pula mereka. Oh, yang ni bahaya, yang ni bahaya, yang ni bahaya. Sebab apa Nabi kata, dua-dua golongan ni tak akan bau syurga. Kalau syurga pun tak boleh bau, masuk lu ke mana? Sebab semua orang tahu syurga boleh dihidu sejarak 500 tahun perjalanan. Satu riwayat 80 tahun perjalanan satu riwayat, dan ada yang kata 100 tahun perjalanan satu riwayat. Ada banyak riwayat lah yang kata. Jadi saya ambil yang paling jauh lah, 500 tahun. Kalau 500 tahun punya hidu hang tak boleh hidu, macam mana nak dekat? Nabi pesan jaga, jaga. Bab tu jaga. Kita buat, dia makan kita. Sikit, sikit, sikit dia akan makan. Dia makan kita saja tak apa. Turun ke anak. Hak ni kacau. Hak ni kacau. Sekali lagi, manahaitukum anhu, dia tak ada mastata'tum fajtanibu, tinggal setinggai-tinggainya. Akhlak tak elok, jaga percakapan kita dengan mak bapak. Jangan tinggi suara, jangan tarik muka. Ni, tengok saya Asad. Sorry lah, sikit. Tak maaf lah, biasalah. Tuan-tuan orang Tanjung, saya orang Tanjung. Mak pak saya orang Tanjung, saya orang Bagan, BM. Orang kita semua orang Pulau Pinang. Biasalah mak bapak kita. Mak bapak kita. Mak bapak geng 786. Mak bapak geng nasi kandang. Lagi dia tak huntun kita, pai. Jadi bila mak bapak kita makin dewasa, mereka akan lagi meruntun kita, buat merajuk dengan kita. Dia marah tak tentu pasal kat kita. Kita jadi serabut perut. Biar serabut perut, jangan tunjuk depan dia. Dalam kereta ni, biar lagu tu tak apa. Keluar elok. Dak tu ulama sebut. Para ulama kata, bila kamu berhadapan dengan mak bapak kamu yang ada perangai dia, ibaratlah kamu berlayar di atas lautan yang berombak. Kamu lawan ombak, kapal kamu pecah. Maka berlayarlah mengikut ombak. Kamu memang akan bergoyang, tapi itu lebih baik daripada kamu punya bahtera pecah. Tahu payah. Tahu payah. Lepas tu saya pesan kat tuan-tuan, tuan-tuan nak bagi nasihat kat mak bapak tuan-tuan, Allah akan salam. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak nasihat mak bapak saya? Hang siapa dia? Hang siapa dia? Nabi mukjizat kiri kanan, pak saudara pun tak masuk Islam, Tok Wan pun tak ada. Hang nak lebih pula dah. Betul? Macam mana saya nak nasihat mak bapak saya? Astagfirullah. Hang tak benda. Orang-orang soleh pun bahasa dia dengan mak bapak dia pun jenuh. Kita soleh tak mana. Jadi bila mak bapak kita ada perangai, tahan.
Muka elok, bahasa cantik. Dalam kereta hang nak tayak ke nak apa ke, mampu happy kat kita. Depan mak bapak kita elok, jadi anak baik. Pasal apa? Sebab Nabi apa? Wabil walidaini ihsana, dengan mak bapak baik. Awak Tuhan tak tahu mak bapak. Tuhan yang buat turunkan Yahudi yang kita duk baca ni, Tuhan yang utuskan Nabi cakap kat kita cerita akhir zaman, Tuhan tu tak kenal mak bapak kita kah? Kenal. Tapi dia pesan kat kita, jaga akhlak dengan mak bapak kita. Kat belakang hang nak lepas, hang nak jerit ke apa ke, pasal dia suruh buat benda hak kita tak mampu nak buat, kita duk kerja. Lepas dia telefon kita, dia kata, ni hang tak mau pergi singgah mana-mana ke? Tolong beli kat aku sah. Nak singgah lah ke mana sekali, nak kena masuk pejabat. Kita tak pergi kat dia, hang tak mau dengar cakap aku lah. La ilaha illallah. Dan jadi dan telefon isteri pula apa ni mak tak boleh, mak ni ikut suami, duk ikut suami hang saja, habis aku ni dia Allah. Dia jadi lagu tu. Mak biar jadi lagu tu tak apa, depan dia jangan tunjuk. Cakap selagi boleh cakap elok, cakap, susunlah bahasa elok. Pasal ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintah kamu buat patut padan. Kita tengok daripada hadis ni, dia keluar satu amalan. Tuan-tuan tengok saya, ni kena tengok saya, jangan tengok dalam buku. Tengok saya, nak hurai. Kita beramal, akan sampai satu masa orang akan tanya kita, tuan-tuan semayang taubat belajar daripada siapa? Nabi mana semayang taubat? Allah. Tambah sikit lagi, tuan-tuan semayang quduk siapa ajar? Nabi mana pernah quduk? Alamak. Ni satu lagi. Ni lagi teruk ni. Ni duk pi Mekah tu, balik dengan kapal terbang kan lawan arah kiblat kan. Duk atas tu semayang menghormati waktu. Siapa ajak hormat waktu? Allah. Macam mana nak jawab? Salah satu dia ni, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Bila aku perintah kamu buat sesuatu, buat patut padan. Wudu tak boleh nak ambil, kiblat tak boleh nak menghadap, waktu dah masuk dah, semayang. Habis ni nak semayang apa ni? Wudu tak ada, kiblat tak boleh menghadap. Ulama namakan dia semayang menghormati waktu yang ada. Sebab apa? Sebab hang tak boleh buat perkara yang sah semayang. Wudu sah semayang, menghadap kiblat syarat sah semayang. Hang tak ada, maka semayang juga. Sebab apa? Nabi kata tadi, apabila aku perintah kamu buat hak mana patut. Boleh semayang tak? Boleh. Wudu ada tak? Tak ada. Menghadap kiblat boleh tak? Tak boleh. Aurat tutup tak? Tutup. Boleh tak orang benar semayang tak? Boleh. Semayang. Habis tak ada, tak sah. Hormat waktu nama dia. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Boleh faham? Sebab tu adanya semayang hormat waktu. Zaman Nabi mana Nabi terbang kok kapal terbang. Nabi kok darat, anytime boleh berhenti. Kita dah zaman canggih, dia main kok kapal terbang, macam mana nak berhenti? Kalau siapa yang nak semayang elok, pi balik Mekah semayang elok, pi balik travel mana-mana semayang elok, tuan-tuan kena naik Saudi Air. Dia ada surau dalam kapal terbang dah. Selain daripada tu, tuan-tuan takkan nyumbah. Tuan-tuan nak menyeronok tak mana? Nak semayang kat depan, sujud-sujudnya bawah kain orang lain. Kawan tu pun kata, dia ni pun soleh tak pasal. Dia cerita kapal terbang ni jangan main. Dia cerita kapal terbang ni jangan main. Siapa tak biasa, siapa tak ni susah, dia jadi gelabah. Daripada tak semayang, lebih baik semayang. Sebab apa? Nabi pesan, bila aku perintah kamu semayang patut padan. Yang mana kita boleh buat. Wudu tak boleh ambil, cancel, tak apa. Kiblat tak boleh, okey. Mana tak ada dah syarat sah semayang tu, tak ada dah. Habis nak buat apa? Kena semayang juga. Semayang sudah.
menghadap lagu tu Allahu Akbar. Orang lena cara dia tu bila kita duk lena. Ni kalau yang tak naik Saudi ya. Siapa dia yang naik Saudi, tuan-tuan boleh. Depa memang galak. Tuan-tuan ambil spray tu atau ambil yang ni bentang kita punya kita setiap orang pergi Mekah tu kan ada beg lah apalah, buh lagu tu, buh tisu sikit dalam tu, ambil wuduk bagi lapik kat situ. Kena ikut cerdik tuan-tuan lah. Ada selimut ke apa bentang, basah selimut tak apa, jangan basah kain orang ni. Ambil wuduk elok-elok, ambil spray bubuh spray cuci muka, tangan sampai siku, sekali-sekali sudahlah. Ambil wuduk dalam kapal terbang ni tu salah beria sampai 3 kali. Sekali sudahlah spray tu sampai dia menitik. Dia dalam kapal terbang dia kena ambil hak rukun wuduk saja. Basuh muka dengan niat 2, ambil basuh muka niat, basuh muka dengan niat dah 2 rukun. Tangan sampai siku 3, kepala 4, kaki 5, 6 tertib, selesai. Jangan kumuk anak buang tamak. Dia duduk dalam kapal terbang dia kumuk. Lepas tu duduk tanya mana? Udah jadi dulu tu. Kacau lah. Dia kena cerdik lah. Lepas tu duduk orang kata hang telan lah, yang liok hang bukan anak orang lain. Hang telan lah. Kan yang liok orang lain. Liok hang. Buat lagu tu habis pergi belakang. Dia ada dia punya ruangan di belakang ke ekor kapal terbang tu ada tempat surau. Boleh semayang 3 orang 4 orang sekali semayang. Menyeronok sikit lah. Tak apalah, janji boleh semayang. Tengok dia buh TV tu, tengok kiblat belah mana. Dia tunjuk kiblat belah ekor talau lagu tu, buh sejadah lagu tu. Dia kena sentiasa tengok sebab kapal terbang bergerak kan. Kalau dia tengok bentang semayang. Hak ni Saudi selamat. Kalau naik Malaysia Airlines ke apa semua tak ada. Balik itu mesti kena semayang hormat waktu. Pi tak apa sebab memang kita duk menghadap kiblat dah. Ada aja wuduk. Tapi kalau kita pi tak gaduh semayang atas kapal terbang. Pasal apa? Kita boleh jamak takhir bila kita sampai sana. Kita kan ni siang kan bumi lagu tu kan. Kita pergi kat sini dia duduk siang. So kalau kita bertolak tengah hari tu, kita sampai saat lagi duduk asak lagi. Dia duduk asak lagi. Jadi kita boleh turun tu semayang takhir. Tak apa. Dan atau sebelum naik semayang takdim dulu. Dan dia bila kita nak balik tu nanti kita rentah maghrib, isyak, subuh. Biasanya maghrib, isyak dan sebab kita semayang maghrib dah siap-siap. Malam panjang, subuh tu selalu sanggut. Kita duduk lena lagu tu, orang kejut. Oi, bangun mayang ni, subuh ni. Kah? Ataupun sekali pramugara dia azan kan. Kita Malaysia yang lain dia ada amal kan. Dia azan. Allahu Akbar. Masuk subuh dah. Kita pun bangkit, tak payah ambil wuduk, tak payah apa. Buksat sikit lah, mulut apa sikit. Duduk lagu tu kat kursi, mayang. Allahu Akbar. Terus dia semayang. Menghormati waktu. Jangan berjemaah pula. Tepuk bow, aku ikut hang lah. Semayang sendiri-sendiri lah. Hagi geng belakang pula. Kami makmum belakang. Tambah sikit kat atas. Tak ada lah. Okey. Semayang sorang-sorang. Allahu Akbar. Baca doa kunut apa semua. Okey. Ni petua saya tunjuk. Ni lagu mana nak buat? Nama punya kamera. Nak kena tunjuk ni. Tepi ni. Hampa tak nampak. Saya duduk depan. Tapi kita bawa kursi. Saya tunjuk petua. Nak semayang duduk ni petua dia dekat lutut. Saya tunjuk. Tapi ni duduk atas kursi. Saya tunjuk tuan-tuan. Saya ulang balik. Berdasarkan hadis inilah maka keluarnya hukum semayang menghormati waktu. Sebab apa? Semayang tetap kena semayang. Waktu dah sampai, subuh dah masuk. Cuma kita tak ada dia punya ayat dia. Semayang menghormati waktu ialah bila tidak cukup salah satu syarat sah semayang. Terutamanya yang besar, menghadap kiblat lah. Menghadap kiblat, lepas tu wuduk pun tak boleh nak ambil. Dia jangan duk suka-suka ambil wuduk atas kapal terbang. Dia tak bagi tu. Duk lagi duk ambil itu ayat duk menitik tu. Dia short current lagi kapal terbang turun dulu tu. Semayang jenazah terus. Yang lagu tu. Kita bukan tahu kapal terbang lagu mana kan. Pramugari itu
Ustaz, ya Allah, tolong sahabat kat depan jangan ambil wuduk dah. Ni dia ayat duk keluar daripada ambil wuduk, ayat melimpah duk keluar. Allah, pramugari itu tolong Ustaz jangan buat lagu ni, Allah Ustaz kata. Jangan. Sembahyang hormat waktu. Turun bawah qada sekali lagi. Siapa yang qada dalam musafir, siapa yang dia tinggal sembahyang tu dalam musafir, qada pun ikut bilangan hak musafir tadi. So kalau sembahyang zuhur 2, asar 2, kalau katalah dia kena hormat waktu 2-2, macam tuan-tuan jam ke kat mana ke apa ada 2-2, saya qada pun 2-2, dia tak payah buat 4-4 sebab dia dalam musafir. Okey, tengok. Ni saya tunjuk kat tuan-tuan Saya duduk menyerong sikit boleh tak? Macam ni, macam ni. Saya menyerong begitu. Tuan-tuan tengok. Petua sembahyang duduk, kalau bab rukuk sujud ni, lutut ni indikator. Okey. Okey. Lutut ni indikator. Okay, tengok elok-elok. Saya tunjuk. Ni lutut. Rukuk tunduk sebelum lutut. Rukuk sebelum lutut. Sujud lepas lutut. InsyaAllah tunduk dia mesti akan lebih rendah daripada rukuk tadi. Jadi kalau kita duduk tegak lepas ni sebenarnya, bila kita nak rukuk, kita akan buat macam tu. Ni sebelum lutut. Lagu ni. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sujud. Sami'allahu liman hamidah. Lepas lutut. Nampak? Confirm lebih rendah daripada yang rukuk tadi. Itu petua dia. Rukuk sebelum lutut, sujud lepas lutut. Confirm lebih rendah. Jadi indikator. Selalu kita tak tahu nak buat taraf mana kan. Dia punya kunci dia duduk kat lutut. Bila tuan-tuan nak rukuk, Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sebelum lutut. Ni lutut, ni lutut, sebelum lutut. Sebelum lutut. Tunduk. Sami'allahu liman hamidah. Lepas lutut. Allahu akbar. Confirm yang tadi lebih tinggi daripada yang ni. Itu kunci dia. Jadi tuan-tuan, tak payahlah syarat dia sujud mesti lebih rendah daripada rukuk, betul? Tak perlulah rukuk tu nak macam ni juga. Habis kalau dah rukuk ni sujud, celah genggang lagu tu. Dah lah. So syarat dia sujud punya kepala mesti lebih rendah daripada rukuk. Itu isyarat dia. Isyarat dia, tanda dia. Jadi nak duduk, nak buat tu tang mana? Lutut indikator kita. Lutut adalah indikator kita. So cara dia saya tunjuk sekali lagi. Lutut ni lutut, ni lutut. So bila kita berdiri tegak tu, bila rukuk, Allahu akbar. Takkan tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tengok pergerakan badan sama aja. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sujud. Allahu akbar. Ni lutut dah terlebih dah lutut. Confirm yang ni lebih rendah daripada yang ni. Itu kunci dia. Okey? Jadi semoga mudah tuan-tuan nak sembahyang nanti kan. Baik, sambung. Dan apa yang aku perintahkan, apa yang aku tegah kamu, manahaitukum anhu, apa yang aku tegah kamu, tinggal. Dan apa yang aku suruh kamu, buatlah patut padan yang kamu mampu sebanyak mana yang boleh. Sebab itu dalam bab ni termasuklah kita dalam menghadapi saudara-saudara kita Islam di Palestin dan sebagainya, kemampuan kita semua tak akan sama. Siapa yang boleh buat, buat. Bukan bermakna bila hang buat, ingat, tengok saya, ni petua saya pesan kat semua orang, petua hidup lah. Nak jadi hebat, jadi hebat sendiri. Jangan jadi hebat dengan cara penjatuh. Itu bukan dia. Nak hebat, usaha bagi jadi hebat. Sebab tu petua saya, jangan mengejar kecemerlangan. Jadi orang cemerlang, kecemerlangan akan sampai kat kamu. Jangan mengejar kejayaan. Jadi orang yang berjaya,
kejayaan akan sampai dekat kamu. Berapa ramai orang yang mengejar kecemerlangan dan kejayaan, dia sanggup tikam kawan, tolak orang jatuh, makan orang kat belakang, buat naya ke orang sebab nak cemerlang. Sebaliknya, jadi orang cemerlang, kecemerlangan akan sampai kat kamu. Jadi orang berjaya, kejayaan akan sampai dekat kamu. Buat sungguh-sungguh, buat elok-elok. Fa innama ahlakal lazina min qablikum, kerana sesungguhnya binasalah umat-umat sebelum daripada kamu. Pasal apa depa binasa? Kaum Lut pasal apa binasa? Kaum Ad pasal apa binasa? Kaum Thamud pasal apa binasa? Kaum Aikah pasal apa binasa? Kaum-kaum lain Nabi Musa, Bani Israel pasal apa binasa? Fir'aun pasal apa binasa? Haman, Qarun, Namrud pasal apa binasa? Kerana kathratu masailihim, banyak sangat tanya. Bukti, tengok Nabi Musa punya pengikut. Surah Al-Baqarah saja. Qurannya, dalil kita senang Qurannya. Ni Bani Israel orang Yahudi ni lah. Apa dia? Berlaku satu, okey. Bani Israel ada 12. Tengok saya kira, tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Israel ni nama siapa? Nama kepada Nabi Allah Ishaq, betul? Kan Nabi Allah Yaqub. Yaqub kan Ishaq? Ya? Nampak tak confident nampak? Sabar, tanya lagi sekali. Mungkin tadi terkejut kot. Saja tanya lagi sekali, boleh? Nama Israel ni siapa dia? Yaqub, Nabi Allah Yaqub kan Nabi Ishaq. Nampak macam tiru orang Dia jawab Yaqub tapi mata nak tengok kawan. Tengok tempat dia jawab. Ini bukan periksa. Tak pasti. Yaqub, betul. Confirm. Nabi Allah Yaqub ke? La ilaha illallah. Apa sebuat kata ni? Tak payah nak main mengaji. Main mengaji dengan saya buat apa? Ni cikgu bahasa Inggeris saya. La ilaha illallah. Apa sebuat sini? Saya tak sepatutnya mengaji. Dosa main mengaji buat apa? So Nabi Allah Yaqub, minta izin saya bagi tunjuk ajar. Nabi Allah, okey. Nabi Allah Yaqub, sekali lagi tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub. 10 hafal. So Nabi Allah Yaqub Israel, makna sebelum tu tak ada. Mana ada? Boleh faham? Tak ada. Nabi ditanya soalan. Ni semua nota kaki saya bagi siap-siap. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah rumah ibadah yang pertama dibina di atas muka bumi?" Kata Nabi, "Mekah, Baitullah, Kaabah." Kaabah, Baitullah. Kemudian nombor 2 siapa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi sebut Masjidil Aqsa. Tanya sahabat, berapa jarak antara kedua-dua? Nabi kata 40 tahun. Tengok. Pendapat pertama, siapa kata Nabi Adam yang buat Mekah? Ni Kaabah tu kan. Nabi Adam turun, Nabi Adam kata, "Tuhan, aku tak dengar dah suara malaikat zikir ni macam mana?" Ni dalam kitab Imam Al-Azraqi ya, dalam kitab Tarikhil Makkah ada bincang tajuk ni. Dan siapa nak buka tu saya ada bagi nama kitab lah. Tarikhil Makkah. Dr. Basit pun ada tulis, ramailah orang tulis. Syekh Atiq pun ada tulis banyak. Tuan-tuan boleh baca aja. Telaga Biru pun ada cetak banyak, tuan-tuan boleh baca. So siapa baca kitab tu, dia kata orang yang pertama yang tulis kata Imam Al-Azraqi yang mai bina Kaabah Nabi Adam. So kalaulah kata Nabi Adam bina Kaabah dulu,
Sebab Nabi Adam kata, Tuhan aku tak dengar bunyi zikir dah macam dekat syurga dulu. Allah kata, tak apa, hang bina, aku bagi malaikat tanda setentang dengan Baitul Ma'mur, kamu bina Kaabah, kamu tawaf zikir dekat situ, panggil orang semua main zikir. Okay, khalas. Kalau kata Nabi Adam bina, 40 tahun lepas bina yang tu, bina pula Masjidil Aqsa. Selesai. Nombor 2. Kalau kata Nabi Ibrahim bina, yang ni famous, Nabi Ibrahim bina Kaabah, firman Allah akhir juzuk 1, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah tadi tu, akhir juzuk 1, Nabi Ibrahim bina Kaabah, 40 tahun lepas tu dia pergi bina Masjidil Aqsa. Okey? So sekarang ni tanah tu siapa punya? Tu tuan-tuan kena tahu sejarah. Mana boleh nak tuntut? Daripada awal Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim buat dua tu, tapi hebatlah Nabi Ibrahim. Ni untuk kita semua lah. Kita tak boleh nak bina masjid, tapi latih keluarga kita, anak-anak pergi masjid. Sebab apa? Nabi Ibrahim nak jadikan anak hebat. Satu rumah Allah untuk Nabi Ismail, satu rumah Allah untuk Nabi Ishaq. Nabi Ismail Mekah, Kaabah. Nabi Ishaq Baitul Maqdis. Dahsyat. Sambung. Tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. So Nabi Musa nombor 14. So maknanya daripada Nabi Yusuf tadi, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. So daripada Nabi Yusuf tadi, Bani Israel terpecah 12. Bila dah terpecah 12, sampai zaman Nabi Musa dia pada ada 12. Tuan-tuan tengok saya. Perangai yang teruk mereka ni digambarkan Allah. Tengok elok. Sehingga kan depa nak minum, Allah kena bagi terbit 12 mata air. Ni kata Bani Israel ni yang keluar Yahudi lah apa semua ni, kena terbit 12 mata air. Nabi Musa pukul tongkat. Betul? Juzuk yang pertama, bunga yang keempat, Allah kata, Musa idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Musa pukul tongkat kamu, keluar 12 mata air. So Bani Israel ada 12. Perangai mereka kotor tak elok, sehingga kan Allah kena suruh Nabi Musa bawa keluar 12 mata air, baru mereka tak bergaduh. Orang Islam Zam-Zam satu ya, semua boleh kongsi. Tu kena beza tu. Tuan-tuan kena tahu standard kita. Sebab tu orang Islam kelemahan dia, sebab Allah tahu kita lemah, Allah buat keluar satu ayat aja suruh kita kongsi. Sebab kelemahan kita bila kita bergaduh. Tengok, saudara kena pun hak keliling relax buat tak apa. Itu kelemahan kita. Sebab tu adik-beradik jangan bertengkar. Setakat bergaduh sikit-sikit tu, sebelum nak balik tu salam cium tangan khalas. Jangan bawa balik rumah, jangan bertengkar panjang. Itu kelemahan kita. Setan cukup tahu Aus dengan Khazraj ratus tahun. Nampak? Sebab tu kita jangan, Nabi pesan jangan putus silaturrahim. Iza ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Jangan tanya banyak, tinggal. Boleh hubung silaturahim, hubung. Allah, geng kita ni kalau setakat bertengkar sikit, esok belanja kampung Melayu, settle. So panjang-panjang. Sebab tu saya suka dengan akhlak orang Arab yang ni. Kami belajar kat Mesir, masa diploma sini. Lepas tu saya pergi Mesir. Masa saya belajar kat Mesir, kami duduk rumah tingkat 2. Orang dengar bunyi kecoh. Alamak, masa sudah tamat lah. Tak dan lah.
Boleh sikit lagi ke? Sikit lagi ya, sikit lagi minta izin ya, sikit. Kita duduk kat atas rumah tu saya dengar bunyi. Wah, kecoh. Dia terutamanya kalau main dam, kalau mengamuk gaduh atau tengok bola. Bukan tengok bola siapa lawan siapa tu gaduh dah. Hang ambil tempat aku. Dia tinggal nak duduk depan TV. Dia gaduh. Dah gaduh dahsyat. Depa gaduh hoi kelas. Kita tengok WWF. Ni WWF tepi jalan. Dia pukul kawan dia. Sat lagi kawan ni ambil kerusi, lempak pergi kat kawan tu. Kawan tu ambil kerusi. Hak yang teruk tokek kedai lah. Kerusi dia hancur. Lepas tu dia gaduh tu tak cukup tu. Sat lagi pergi tarik baju kawan ni, tumbuk kawan ni, saya kawan ni, libah kawan ni, tendang kawan ni, ambil kepala hantuk kat kaki jalan tu. Pam, berdarah sat lagi. Kawan ni bawa keluar tali pinggang, dia libah kawan ni. Gaduh ni. Gaduh ni. Kita duduk kat atas ni tak tahu ni macam mana ni. Kita kan orang Melayu tengok nom-nom macam ni kita jadi gelabah ni pasal apa ni. Sat lagi dia akan main seorang mak. Orang Arab ni bagus dia pasal mak tu. Kalau tuan-tuan tengok kat Palestin pun kan mak-mak duk doa, duk jerit-jerit kan. Tu kita panggil kat sana kita panggil mama. Mama ni dia tak kisah mama siapa pun. Janji mak, dia figure dia mak memang dihormati di sana. Mama ni dia duk tengok gaduh-gaduh ni, dia main. Ya bni, dia jerit lagu tu. Wahai anak aku. Bukan anak dia pun, tapi memang istilah dia. Ya bni, dia jerit, "Hai anak, sallu ala nabi." Dia kata selawat dekat nabi. Tuan-tuan bayang hak tengah gaduh tu, Allahumma salli ala, berhenti. Ui saya kagum lah. Ya bni, sallu ala nabi. Dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mama tu nanti mai kat anak yang belah sini, pemuda belah sini, dia akan sapu dada dia. Sudah dia kata. Lepas tu sekali dia pergi belah ni, dia sapu dada. Sudah. Berhenti tu. Pakat kutip kursi meja balik. Hak dua yang gaduh ni, mereka boleh salam, peluk, duk minum kopi satu meja. La ilaha illallah. Hak ni saya kagum lah. Benar ni. Tu kalau jadi kat Malaysia, esok santau. La ilaha illallah. Dia tak boleh nak selesai. Dia tak mau selesai, tak mau titik. Tak mau titik. Itu tu kalau katalah ada sekali dua lah saya witness. Depa bergaduh-gaduh. Mama mai. Depa ni duk gaduh mai. Geng ni dengan ni depa tengok bola apa, dia ni main ambil kawan kau lawan dia ni, lawan. Sagi mama tu mai. Ya bni. Dia kata, "Hai budak. Sallu ala nabi. Betul sagi semua orang pun macam Allah Muhammad tenang. Jadi dia pergi kan macam biasa dia nak tenang depa. Masa dia tenang depa, ada seorang tu dia tak puas hati lagi. Dia nak pergi tabuh kawan tu, dia langgar mama tu. Mama tu jatuh. Silap dia. Mama ni dihormati, mana boleh kacau. Satu kampung tabuh dia tu, selesai. Hak tu saya syok tengok lagu tu. Depa pandai hormat mak, depa pandai hormat orang perempuan, depa pandai hormat. Tu syok. Allahu akbar. Tu jadi punyalah nak habaq Bani Israel ni punya perangai sampai nak minum pun Allah kena suruh Nabi Musa bagi 12 mata air seorang satu. Tak share punya. Orang Islam Zam-Zam tu sampai hari ni duk kongsi. Sampai hari ni. Punya dahsyat. Depa Nabi Musa, tengok balik. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Kita ayat Zam-Zam daripada siapa? Nabi Ismail. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Lagi 6 keturunan lagi lama daripada dia. Boleh duk share sampai hari ni. Tu orang Islam. Power. Lepas tu mereka takut orang Islam kalau bersatu ni orang paling takut. Aduh. Jadi pasal apa kita pergi cerita tentang tu? Kita nak pergi mana sebenarnya? Kita nak pergi mana sebenarnya? Apa dia tak? Tak ni Nabi Musa. La ilaha illallah. Nabi Musa, umat dia tadi tu ada 12 puak. Kita duk cerita lagu tu. Jadi suatu hari satu puak ni dia jumpa
ada orang mati dekat dalam perkarangan taman mereka tu. Tapi orang tu bukan geng taman mereka. Dia bukan puak mereka, dia puak yang lain. Yang puak lain tu pula duk cari Pak Long ni, lelaki Pak Long. Dia kata Pak Long ni dah 2 hari tak balik ni. Hak geng ni pula duk tanya ni siapa dia punya bapa ni main mati kat tempat kami. Kawan ni cari, kawan ni jumpa. Hak yang belah ni kata hampa bunuh dia. Hak dia ni kata dah, pasal apa kami nak bunuh dia, kami tak buat apa pasal dia. Dah bertengkar pula lawan. Orang tengah seorang kata nanti kita pergi tanya Musa, tengok apa Musa kata. So Nabi Musa nak tolong selesaikan masalah. Tengok saya. Sekarang Nabi Musa sebagai apa? Hakim. Nak selesai masalah siapa? Depa. Maka depa kata, ya Musa, tolong kami selesai. Qala Musa, Nabi Musa kata apa? Juzuk 1 bunga yang keempat. Macam mana ayat dia? Allah nak petik ni lupa pula dah. Sabak se kadang-kadang dia terlupa. Segan pula dengan se kata ni bukan hang duk hafal Quran ke apa? Aduh, mana dia ayat dia? Sat. Keluar pula dah. Okey, tahu sini. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum wa id qala Musa wa id qultum ya Musa lan salah tahu sini. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tengok. Hai Musa, tolong selesaikan urusan antara kami. Tajuk kita ialah yang membinasakan umat dulu. Banyak tanya, orang suruh buat tak mau. Tanya banyak, lepas tu lawan Nabi. Masalah hampa, Nabi bagi penyelesaian. Hampa tanya banyak soalan, hampa lawan dia, lepas tu hampa tak mau buat. Okey, cerita dia macam ni. Depa masalah mai kat Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Awak ni pasal apa?" Depa kata, tapi Nabi Musa tak katalah awak pasal apa. Itu bahasa kita. Anda janganlah putih mendui sangat. Kalau Nabi Musa mai lagu tu, depa kata, "Musa tolong kami." Nabi Musa, "Hai awak hampa pasal apa?" Depa terkejut lah. Nabi Musa Tanjung ke Bagan? Lagu tu. Depa kata ni ada pembunuhan berlaku, kami tak tahu siapa bunuh. Depa ni kata dak, tapi jumpa kat tempat depa. Hak depa ni pula kata ni dia ni orang depa, kami yang bunuh. Dak. Okey, tenang. Wa idz qala Musa liqaumihi, maka bila depa tanya lagu tu Nabi Musa jawab, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tuhan nak hampa sembelih lembu. Tuan-tuan tengok ayat saya. Hai Musa, tolong selesai masalah kami. Ada berlaku kes pembunuhan. Tunggu, aku doa Tuhan. Tuhan, ada kes pembunuhan, macam mana nak selesai? Tuhan kata, Musa, suruh mereka sembelih lembu. Nabi Musa kata, Allah suruh sembelih lembu. Bahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Musa, hang main-main dengan kami ya? La ilaha illallah. Hampa main kat Musa pasal apa? Hampa suruh dia selesai masalah. Dia dengar hampa. Dia yang selamatkan hampa daripada Firaun. Hampa selamat dah daripada Firaun, dah duduk dah dekat kampung tu. Hampa mai bawa masalah, dia kata hampa kena sembelih lembu. Sembelih sudahlah. Dia berkata, Musa, hang main-main dengan kami ya, suruh sembelih lembu. Nabi Musa kata, inni a'udzu bika wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an baqarah qalu atatakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta simpang daripada jadi orang jahil. Hampa suruh aku selesai masalah, aku nak selesai, aku hamba lawan aku buat apa? Oh, sorry Musa, sorry. Sambung. Qalu, kata depa, bagilah kami penggambaran. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, lembu banyak sangat. Mana satu? Kawan suruh sembelih lembu, hang pi tarik seekor lembu, sembelih sudahlah. Nampak tak? Punya perangai la ilaha illallah. Itu sampai sekarang ni kalau kata nak buat hubungan lah apa, dia kona-kona dia bom lagi. Dia kona-kona dia bom.
Kita juga duk kena bohong lagu tu. Quran habaq lama dah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa dia lembu yang mana? Qalu fa innaha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Tengok dialog pertama. Musa habaq sikit kat kami macam mana? Payah sangat nak cari. Nabi Musa kata, Allah habaq kata, kalau ada hampa tanya jenis, ambil yang bukan hak yang menikah dan bukan hak anak dara. Kan dah susah. Nak cari lembu lagu mana bukan anak dara dengan yang dah menikah. Tapi Nabi Musa sambung. Sudah, pi sembelih. Pi cari je agak pi sembelih. Sambung. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warna apa? Hampa kalau baca ayat ni memang sakit hati tu. Awak kalau bahasa kita, awak bodoh suai sangat ni. Faham tak? Dia tanya warna. Nabi Musa habaq. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warna dia kuning keemasan, orang tengok syok, mampu Sudahlah, pilah sembelih. Cari agak-agak hak mana hang panggil lah Pak Long mana main tengok lembu. Tengok bagi syok sikit, pi sembelih buanglah. Sambung. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Musa confuse lagi ya, lembu mana satu? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Nampak? Orang nak selesai masalah depa buat naya. Apa tak samakah dengan orang Palestin ambil depa mai duduk untuk selesai masalah depa? Sama. Ni dia ayat dia. Nabi Musa kata kat depa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hai Musa, lembu mana satu? Lembu hak bukan anak dara, bukan hak yang dah menikah juga. Ambil hak tengah-tengah tu. Buatlah. Allah Musa, warna apa? Ambillah yang warna kuning nak dekat-dekat emas sikit yang orang tengok syok. Allah. Mana satu? Hampa pi cari hak yang tak digunakan untuk membajak sawah. Dulu lembu semua untuk bajak sawah. Mereka makan unta dengan kambing. Lembu bajak sawah. Nak cari kat mana? Ujung dia Nabi Musa kata apa? Hampa buatlah. Allah kata mereka pergi cari jenuh. Hampir-hampir tak jumpa lembu tu. Sebab apa? Lembu tu sekok aja ada ujung kampung. Siapa punya lembu? Seorang budak yang taat dekat mak bapak dia. Seorang budak yang taat dekat mak bapak dia, dia ada sekok lembu. Lembu tu saja yang cukup kategori ni. Depa pergi cari nampak lembu dia, depa kata yang ni lah lembu dia. Susahlah tu, dah hujung kampung dah tu. Bila dapat tanya budak tu, budak, berapa banyak harga lembu ni? Budak ni kata, aku ni tak ada lain, ada lembu ni saja. Kalau hampa nak beli, harganya adalah emas sebesar kulit lembu ni. Kena lapah lembu tu, bentang kulit dia, bubuh emas penuh atas tu. Tu Allah bagi anugerah kepada budak yang taat kepada mak bapak dia. Tapi cerita sebalik dia hak tadi, jenuh. Kalau awal tadi pergi ambil sekok, dapat dah dia datang hujung kampung, tepi tu ya kat rumah. Punya tanya sampai hujung kampung tak dapat. Jawapan dia sebab apa? Depa tak mau ikut cakap Allah.
Hang cakaplah lagu mana pun, mereka takkan mau ikut cakap Allah. Ringkaskan cerita, ambil sembelih, ambil ekor satu riwayat, ambil tulang satu riwayat, ambil lidah satu riwayat. Nabi Musa ketukkan salah satu daripada tiga ni lah, pilihlah riwayat mana tuan-tuan nak, ke atas jasad orang tua yang kena bunuh tu, ketuk, dia bangkit, dia tunjuk terus siapa dia yang bunuh dia. Rupanya yang bunuh dia adalah anak melakan dia, sebab dia tak ada anak melakan dia saja yang ada dengan dia. Pak Long ni kaya, duk tunggu anak melakan tak tahan nak tunggu harta, dia bunuh Pak Long tu untuk nak ambil harta dia. Jadi Nabi kata apa kata? Yang membinasakan umat terdahulu adalah mereka banyak tanya, buat tak mau. Satu lagi, suka berlawan dengan Nabi dia. Ni. Oleh itu tuan-tuan, penutup cerita hari ini, kesimpulan dia senang ya. Tuan-tuan nak ikut, tengok ujung dia Nabi kata, orang dulu binasa pasal lawan Nabi. Ayat awal, apa yang aku tegah tinggal, apa yang aku suruh buat patut padan yang mana hangpa mampu. Orang terdahulu binasa pasal lawan Nabi, banyak tanya. So kesimpulan mudah dia apa? Tuan-tuan rapatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan selesai segala masalah hidup kita. Tuan-tuan nak jadi ayah yang baik, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi mak yang baik, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi anak yang baik, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi guru yang baik, nak jadi ketua yang baik, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi anak murid yang bagus, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi rakyat yang bagus, dekat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak jadi umat yang bagus, dekat diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hidup tuan-tuan bahagia dunia akhirat. Semoga Allah berkati semua. Nanti kita sambung hadis ke-10, hak tu lazat. Hadis ke-10 lazat. Hadis ke-10 sempoi. Hadis ke-10 sempoi. Hadis dia kata apa? Innallaha tayyibun yuhibbut tayyibah. Betul? Betul? Tengok hadis ke-10. Betul? Betul? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Betul? Hadis ni sempoi. Syarah dia, Allah baik, Allah suka benda baik. Lepas tu dia ada carah dia, tu bawah tu. Nabi cerita, hadis sahaja. Sempoi. Nanti kita jumpa bulan depan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Jom tutup dengan selawat.